Assalamualaikum, hai, nama saya Nur Akila Pentigani. Jadi hari ini saya sebagai moderator pada petang ini ingin menerangkan dan mengulas tentang tajuk epistemologi, iaitu ilmu pengetahuan bersama keempat-empat panel kita pada hari ini. Jadi sebelum saya memulakan majlis ini, saya akan menerangkan sedikit tentang apa itu epistemologi yang membawa maksud ilmu pengetahuan. Seperti mana yang kita tahu, pada zaman sekarang, ilmu itu amatlah penting untuk memastikan kita tidak ketinggalan informasi atau menyalahgunakan informasi yang salah di laman sosial yang berleluasa pada zaman kini. Jadi untuk pada masa sekarang, segalanya di hujung jari dan ianya mudah untuk mendapat informasi. Antara betul atau salah itu tergantung kepada diri masing-masing, bagaimana cara kita mendapatkan sesuatu informasi tersebut. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan memberikan beberapa soalan dan bertanyakan beberapa soalan kepada ahli panel kita pada hari ini. Jadi saya akan bertanyakan soalan berkenaan adab-adab menuntut ilmu. Jadi panel pertama dipersilakan menjawab soalan daripada penonton-penonton kita, iaitu adab-adab dalam menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada moderator, para panel dan hadirin sekalian, serta terima kasih saya ucapkan pada cik moderator atas soalan yang dikemukakan. Menimba ilmu itu pastinya perlu berguru. Serta ilmu yang diajar tanpa guru boleh menyebabkan kesesatan bagi diri sendiri dan orang lain. Dan dalam memahami ilmu dan dengan ilmu ini, ia dapat mengangkat derajat seseorang seperti dalam ayat Al-Quran surah Al-Mujahadah ayat 11 yang bermaksud Allah akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Jadi maka dengan ini pastinya terdapat adab-adab yang ditekankan. Pertama, mengikhlaskan niat. Maksud ikhlaskan niat ini adalah hala tuju kita belajar dan mencari ilmu. Untuk apa kita mencari ilmu? Adakah untuk tingkatkan kefahaman kita akan sesuatu ilmu atau hanya mencari ilmu untuk kebanggaan semata-mata? Jadi kita kena niat. Jika niat kita itu baik, maka hasilnya pun Allah akan mudahkan. Dan jika niat kita buruk, maka buruklah hasilnya. Maka kita perlu betulkan niat kita. Adab yang ketiga ialah rajin berdoa kepada Allah. Ini adalah perkara utama yang wajib kita lakukan, kerana pada asasnya semuanya berbalik kepada Allah. Kita kena faham adab mencari ilmu ini perlulah selari dengan kebergantungan kita kepada Allah. Itu perlu seutuh-utuhnya. Kita kena faham bahawa konsep kun fayakun, iaitu jika Allah berkehendakkan sesuatu maka terjadilah ia. Jadi jika kita hendak sesuatu itu terjadi, maka kita berusahalah bersungguh-sungguh. Contohnya seperti jika kita nak cemerlang, kita perlu berdoa kepada Allah dan diiringi dengan usaha yang kita lakukan agar perkara itu Allah lihat dan Allah berikan kepada kita. Di sini saya kongsikan satu amalan doa dari surah Toha ayat 114 yang boleh kita lakukan, iaitu Rabbi zidni ilma. Maksudnya, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Yang keempat, bersangka baik dengan guru, kerana guru ini adalah seorang pemberi ilmu dan kita perlu hormatkan ilmu yang diberikannya itu agar kita memperoleh keberkatan dari apa yang disampaikan olehnya. Yang kelima ialah menjauhi diri dari maksiat agar ilmu itu mudah untuk kita dapat fahami dan praktikkan. Terdapat satu dalil yang saya boleh kongsikan di sini daripada Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Beliau berkata, maksudnya seseorang hamba apabila melakukan sesuatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Maksudnya di sini ialah apabila kita ingin menuntut ilmu, kita perlu bersihkan hati kita. Jadi jika hati kita bersih dan kita jauh daripada maksiat, ilmu itu mudah masuk daripada kita dan sekaligus Allah memberikan kefahaman kepada kita akan sesuatu ilmu itu dengan mudah. Akhir sekali adalah sabar dalam menuntut ilmu. Sabar ini adalah salah satu ciri yang sangat ditekankan oleh Imam Asy-Syafi'i kepada seseorang yang ingin menuntut dan menguasai ilmu. Kerana tanpa kesabaran, ilmu tidak akan mampu dituntut dan dikuasai sepenuhnya. Kerana ilmu ini semuanya adalah datang daripada Allah dan kefahaman yang akan diberikan itu semuanya juga datang daripada Allah. Jadi apa-apa pun yang kita lakukan dalam menuntut ilmu ni, kita perlu sabar dan yakin
serta bergantunglah kepada Allah sepenuhnya agar ilmu yang dipelajari itu dapat kita kuasai dengan sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih daripada saya dan kembali kepada moderator. Jadi apa yang dapat saya simpulkan daripada panel pertama tadi, dalam proses kita menuntut ilmu, adab dengan guru perkara yang paling penting yang perlu kita diberi perhatian, kerana kehilangannya adab kita akan menyebabkan kehilangannya keberkatan ilmu yang dituntut. Oleh itu, sejak dari awal adab perlu diterapkan dalam jiwa anak-anak agar mereka tidak kehilangan pada kemudian hari nanti. Seterusnya saya akan melanjutkan soalan kedua, iaitu apakah kepentingan-kepentingan ilmu di zaman sekarang. Jadi dipersilakan panel kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Munira daripada Ketua Akademik Perhatian Hal Ehwal Pelajar Universiti Teknologi Mara. Terima kasih kepada moderator yang saya sangat hormati. Seterusnya saya akan meneruskan forum kita pada malam ini, iaitu kepentingan ilmu pengetahuan. Okey, sebagaimana yang semua orang tahulah, ilmu pengetahuan ini sangat penting untuk semua lapisan masyarakat, tak kira untuk budak-budak ataupun orang tua, untuk orang-orang yang sambung study, contohnya students, tak kira lah student part time, full time. Ilmu pengetahuan ni meluas. So kita kena ambil ilmu pengetahuan yang ada atas muka bumi ni untuk kita survive, untuk kita dapatkan input tu untuk kita teruskan hidup dengan lebih maju dan dengan lebih diberkati. Pengetahuan ni sangat luas. Dia bukan ilmu pengetahuan ni bukan macam untuk mengukur tahap kepandaian kita. Ilmu pengetahuan ni telah diajar kepada kita daripada kita kecil lagi. Contohnya cara kita nak berjalan. So ibu bapa kita akan mengajar kita cara untuk bertatih, untuk belajar berjalan macam mana yang kita jalan sekarang. So without ilmu pengetahuan daripada ibu bapa kita yang mengajar kita daripada kecil ni, kita tak akan mampu berjalan tanpa sokongan ataupun tanpa pengetahuan yang orang lain kongsi kepada kita. Kepentingan ilmu ni sangat-sangatlah meluas. Konsep dia sangat-sangat meluas. Okay, without ilmu pengetahuan ni, kita tak boleh nak istinbat hukum. Contohnya hukum merokok, hukum vape, hukum minum arak. So without ilmu pengetahuan ni, ulama-ulama dan ahli sunnah wal jamaah tak boleh nak istinbat hukum sama ada hukum vape ni, hukum rokok ni adalah haram atau harus ataupun wajib. So without ilmu pengetahuan ni, ilmu agama ni, so kita tak boleh nak meneruskan kehidupan kita berlandaskan apa yang dah tertulis di dalam Al-Quran. Ada satu surah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Iqra. Bacalah. Dengan ayat tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana konsep maksud Iqra tu adalah baca. Bacalah. So daripada kita mengamalkan prinsip membaca, so kita dapat menambah ilmu pengetahuan kita, bukan dari segi intelektual dan daripada segi rohaniah. So baca kita membaca Al-Quran, memberi sedekah, membayar zakat, apa semua tu, itu untuk kita punya dalaman kita. Kita cuba membersihkan dalaman kita. Untuk luaran ni sepertinya macam menjaga tubuh badan, bersukan dan sebagainya lah. So setiap benda yang kita buat atas muka bumi ni memang memerlukan ilmu pengetahuan. So ilmu pengetahuan tu kita tak boleh nak mendorong diri kita untuk membuat sesuatu. So, kesimpulan saya dekat sini, ilmu pengetahuan ni sangat penting untuk menggerakkan kita setiap hari dalam apa jua pekerjaan yang kita lakukan. So without ilmu pengetahuan ni, kita hanyalah tin kosong yang tak ada nilai dan tak ada guna untuk masyarakat di sekeliling. So kita tak maulah, kita nak jadi masyarakat yang berguna dan boleh berbakti kepada agama dan bangsa. Sekian, terima kasih. Berbalik kepada moderator. Jadi apa yang saya dapat simpulkan daripada panel kedua tadi,
Daripada huraian dan petikan yang diberikan oleh beliau, ternyata dan terbuktilah bahawa ilmu sangat penting dalam kehidupan kita. Ilmu yang ingin kita cari perlulah mencukupi ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Keseimbangan ilmu ini sangat perlu kerana kita tidak mahu dalam kita berkejaya dan berkedudukan, akhlak dan rohani kita rosak. Cabaran dunia hari ini memerlukan kita untuk menguasai ilmu agama sebagai benteng dan jati diri daripada melakukan perkara-perkara yang tidak elok dan bertentangan dengan hukum agama. Seterusnya, soalan ketiga ialah apakah kesan buruk kepada kita jika kita tidak menuntut ilmu? Alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Moderator di atas soalan sebentar tadi. Jadi umum kita ketahui bahawa manusia ini adalah sebaik-baik penciptaan yang Allah cipta. Manusia ini, untuk mengimbangkan seseorang manusia ini, akal dan ilmu itu perlu selari. Okey, jika mana seseorang manusia itu tidak mempunyai akal, maka tidak adalah ilmu. Bahkan jika seseorang manusia itu mempunyai akal sekalipun tapi tidak mempunyai ilmu, maka manusia itu adalah, kita boleh mendefinisikan sebagai manusia yang tiada apa-apa. Manusia yang tidak ada tujuan hala hidup lah. Okay? Jadi, kesan buruk. Okay? Bila mana seseorang individu tidak mengamalkan ilmu ini, adalah memang mereka tidak mempunyai hala tuju. Mereka tidak tahu apa yang mereka ingin kejar. Mereka tidak tahu untuk membuat apa-apa keputusan. Mereka tidak tahu untuk melakukan apa-apa perbuatan yang mendatangkan faedah kepada mereka. Kerana apa? Kerana mereka hanya mempunyai akal tapi tidak mempunyai ilmu. Itu adalah sudut pandangan dari segi, salah satu sudut lah yang kita boleh bincangkan kesan buruk terhadap individu. Tetapi jika mana kalau kita pandang ke arah sudut masyarakat, bila mana masyarakat tidak mempunyai ilmu adalah sangat-sangat membahayakan. Kerana apa? Masyarakat ini dia seolah-olah satu kelompok, yang mana kelompok ini yang akan membicarakan sesuatu perkara daripada sumber yang betul ataupun sumber yang tidak. Jadi seseorang masyarakat yang berilmu, mereka tahu membezakan di antara yang mana yang baik dan yang buruk berita yang diterima. Bagaimana mereka untuk membezakan perkara yang baik dan perkara yang buruk adalah dengan ilmu. Bagaimana mereka mendapat ilmu? Dari cara mereka mempelajari di sekolah, mereka mendalami daripada guru-guru ataupun orang-orang yang berpengalaman. Kerana manusia ini, mereka pasti kena ada ilmu supaya mereka ada hala tuju. Mereka ada laluan untuk pergi ataupun untuk mencapai sesuatu objektif. Okey, jadi masyarakat ini sangat-sangat penting untuk mereka mempunyai ilmu supaya mereka dapat membezakan berita yang baik dan berita yang salah. Mereka tahu usul yang diperbicarakan oleh seseorang yang menunggang agama. Saya boleh bagi contoh, bila mana seseorang itu dia penunggang agama dan dia menceritakan sesuatu fatwa ataupun satu hukum yang mereka menganggap bahawa hukum itu adalah bid'ah. Jadi orang yang mempunyai ilmu dalam Islam, mempunyai ilmu dalam syariat Islam, mereka akan mengatakan bahawa apa yang dibicarakan oleh orang yang salah itu maklumatnya adalah salah. Tetapi jika seorang itu tidak mempunyai ilmu, seperti mana mereka mengatakan bahawa kalau berzikir selepas solat itu adalah satu perbuatan bid'ah kerana Rasulullah SAW tidak melakukan perkara tersebut. Mereka menganggap perkara tersebut adalah satu perbuatan yang salah. Okey, bila mana orang yang tidak berilmu ini mendengar ataupun merasakan bahawa hujah itu dah benar, mereka menyokong, dan bila mana mereka memberi sokongan kepada individu tersebut, maka perkara itu akan diberitahu kepada individu yang lain dan maka akan jadi satu kelompok, yang mana kelompok itulah yang akan menyokong dakwaan ataupun fatwa yang salah itu. Jadi itu akan memberi satu kesan negatif kepada masyarakat yang berilmu, kerana perlu membanteras, perlu untuk membuang stigma-stigma ataupun fikiran-fikiran yang menyalahi agama Islam. Kerana itu masyarakat perlu mempunyai ilmu supaya dapat menepis segala dakwaan ataupun fatwa yang salah, supaya masyarakat tahu apa yang perlu dilakukan bila mana sesuatu berlaku dengan menggunakan sumber yang salah, bagaimana untuk menangani perkara tersebut. Maka masyarakat perlu untuk mempunyai ilmu supaya bila mana ada sesuatu perkara ataupun fatwa ataupun hujah yang dihujahkan oleh seseorang yang tidak bertamadun, yang tidak
mempunyai ilmu tapi menganggap mereka berilmu, maka masyarakat ada akal yang mana boleh membezakan perkara tersebut baik ataupun tidak berserta dengan akal itu dibersertakan dengan ilmu. Jadi di situlah saya memberi penekanan bahawa masyarakat ini adalah salah satu kelompok ataupun satu kumpulan yang mana kuasa mereka sebenarnya hebat. Kerana apa saya kata kuasa mereka hebat? Kerana bila mana mereka bersatu, berbincang berkaitan dengan satu perkara, mereka akan sebulat suara menyuarakan apa yang mereka rasa. Jadi bila mana mereka menyuarakan sesuatu perkara tersebut, itulah kita dapat lihat bagaimana perkataan ataupun lontaran yang dikeluarkan oleh orang yang berilmu dan tidak berilmu. Kerana itu saya memberi penekanan sangat-sangat memberi penekanan kepada tuan dan puan yang ada di dalam sidang ini supaya ajarlah diri, ajarlah keluarga, ajarlah kawan-kawan untuk sentiasa mencari ilmu. Ilmu apa yang kita kena cari di zaman yang sangat-sangat mencabar ya, dengan banyak sangat stigma-stigma negatif yang berlaku di Malaysia pada hari ini. Ilmu apa yang kita kena cari tuan dan puan? Ilmu dalam mencari Tuhan. Ilmu dalam syariat Islam. Ilmu tentang hukum di dalam Islam. Kerana sekarang ini banyak sangat benda-benda ataupun perkara-perkara yang cuba menghalalkan, yang cuba untuk menyucikan perkara yang salah menjadi betul. Okey, jadi disebabkan itu, orang Islam, masyarakat Islam perlu menguasai ilmu dalam hukum hakam Islam supaya bila mana kita lihat benda yang salah adalah salah, benda yang betul adalah betul. Kita tak boleh jadi pemikiran yang mempunyai pemikiran liberal yang mana perkara yang salah kita cuba perbetulkan. Seolah-olah tak apa, benda ni boleh buat, tak salah pun. Salah tuan dan puan. Kerana itu ajarlah sekali lagi keluarga, anak-anak, kawan masyarakat, kawan sekampung ini untuk sentiasa mencari ilmu di jalan Allah. Kerana sesiapa yang mencari ilmu di jalan Allah, Allah akan redha dengan ilmu tersebut. Allah akan pimpin kita untuk mendapatkan ilmu yang baik. Kerana itu tuan dan puan, saya berharap dan saya bermohon supaya kita jadilah insan yang berilmu. Allah tidak menciptakan kita dengan sia-sia. Allah tak menciptakan kita di atas muka bumi ini hanya untuk berjalan makan dan sebagainya. Tidak. Allah ciptakan manusianya atas tujuan untuk menyembah Allah, untuk memberi kebaikan antara satu sama lain. Kerana itulah sifat-sifat kasih sayang, bertoleransi, bersama-sama dalam melakukan perkara tersebut sangat-sangat digalakkan oleh Islam. Jadi saya berharap agar tuan-puan yang ada dalam sidang ini carilah ilmu, teraplah ilmu di dalam kalangan diri tuan-puan dan masyarakat supaya kita dapat membezakan baik dan buruk suatu perkara tersebut dengan ilmu. Jadi bagi panel ketiga tadi, saya dapat simpulkan bahawa benarlah kata pepatah ada menyatakan bahawa yang bulat tidak datang menggolek, yang pipih tidak datang melayang. Ianya membuktikan bahawa ilmu yang ditimba dan dicedok, ilmu itu tidak akan datang dengan sendirinya. Orang yang tidak berusaha dalam mendalami ilmu akan ketinggalan dalam zaman globalisasi yang sangat mencabar pada zaman ini. Jadi bagi panel terakhir kita, soalannya berbunyi ialah bagaimanakah cara kita untuk memupuk semangat dan keinginan dalam menuntut ilmu pengetahuan pada zaman kini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya merupakan panel keempat pada hari ini. Nama saya adalah Puan Nisa Afrina binti Muhammad Zuhairi. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada moderator di atas pembukaan yang sangat menginspirasikan. Saya berasa sangat bersyukur dan bangga kerana berada di sini sebagai ahli panel pada kesempatan yang luar biasa ini. Bagi memupuk kepentingan epistemologi dalam masyarakat, memerlukan langkah-langkah dan kaedah yang betul. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat pengetahuan, pembenaran dan cara kita memahami dunia. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memupuk kembali pentingnya ilmu epistemologi dalam masyarakat. Yang pertama, pendidikan epistemologi. Apa yang kita boleh lakukan ialah menyertakan pelajaran epistemologi dalam pendidikan kokurikulum. Ini boleh dilakukan di peringkat sekolah menengah ataupun kolej. Ia juga dapat memastikan guru dan pelajar mempunyai kefahaman yang mencukupi tentang epistemologi untuk dapat mengajar dan menggalakkan perbincangan tentang konsep epistemologi. Yang kedua, boleh mengadakan perbincangan ataupun forum. Pihak pengajar ataupun pelajar boleh mengajurkan forum dan perbincangan terbuka mengenai epistemologi di komuniti dan institusi pendidikan.
Ia juga dapat mewujudkan kumpulan kajian atau kelab epistemologi yang melibatkan pelbagai lapisan masyarakat. Yang ketiga adalah media dan teknologi. Ianya dapat membantu untuk menciptakan kandungan pendidikan mengenai epistemologi melalui media sosial, podcast dan platform atas talian lain. Boleh juga menganjurkan webinar dan kuliah dalam talian yang boleh diakses oleh masyarakat umum. Yang keempat adalah penglibatan komuniti. Boleh melibatkan komuniti dalam pembangunan dasar pendidikan yang menyokong pemahaman epistemologi dengan menganjurkan program ceramah dan latihan untuk orang ramai. Dan yang terakhir, semestinya peranan institusi pendidikan dan penyelidikan. Seharusnya meningkatkan peranan institusi pendidikan dan penyelidikan dalam menyokong penyelidikan epistemologi. Kemudian, perlu menyediakan juga inisiatif bagi penyelidik yang menyumbang kepada pembangunan ilmu epistemologi. Semoga dengan langkah-langkah ini diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan memahami proses perolehan pengetahuan serta nilai dan ilmu epistemologi dalam membentuk pemikiran kritikal dan rasional. Sekian, terima kasih. Jadi pembincangan dan ulasan kita kini kian menghampiri waktu. Jadi sebelum saya mengakhiri perbincangan kita, saya ingin memberikan beberapa ulasan berkenaan tajuk yang diperbincangkan sebentar tadi. Dunia dan akhirat tidak dapat dipisahkan. Bahkan dunia adalah jambatan kita ke akhirat. Kehidupan di dunia akan memberikan impak kepada kesudahan apabila kita kembalinya ke akhirat. Oleh itu, kita dituntut menjadikan kehidupan di dunia ini sebagai model untuk menuai hasil kita di akhirat nanti. Dengan kata lain, kita dituntut menseimbangkan keperluan di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana Allah pernah berfirman, dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan oleh Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, iaitu keperluan dan bekalanmu dari dunia, dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Dan melimpah-limpahkanlah rezekimu, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berbuat kerosakan. Ianya daripada surah Al-Qasas ayat 77. Sehubungan dengan itu, kita juga diperintahkan oleh Allah supaya menuntut ilmu dunia dan juga akhirat. Malah menuntut ilmu adalah fardu wajib ke atas setiap Muslim. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.